Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wassabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Terima kasih saudari pengendali acara pada malam ini. Yang saya hormati Puan Hashira Nadia binti Datuk Yugani, pengurus asrama Sri Semai Bakti Felda Kuantan, dan suami. Yang saya hormati juga barisan kaki tangan pengurusan asrama Sri Semai Bakti Felda Kuantan, juga dua pelajar yang bersama dengan saya pada hari ini, Izzat dan juga Fairuz, yang akan menjadi persembahan pada hari ini. Sebenarnya tujuan kita bertemu dan berjumpa pada malam ini untuk mengenengahkan bakat dua rakan anda ni lah, yang ada di depan saya ni lah, rakan-rakan anda yang saya nak perkenalkan pada malam ini. Di samping kita dihiburkan dengan pengisian kerohanian sesuai dengan program pada malam ini, Selami Jiwa Sentuhan Hati ke Hati. Baik, saya mulakan majlis kita pada malam ini dengan selawat ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri, anta iksiru wa ghali, anta misbahus suduri, anta iksiru wa ghali, anta misbahus suduri. Alhamdulillah, semua duk tengok saya, takut juga ni, tengok kan. Baik, terima kasih dan tahniah saya ucapkan kepada pengurusan asrama Sri Semai Bakti Felda Kuantan, khususnya pengurus asrama, kerana berjaya mengadakan satu program seperti malam ini. Saya sangat suka dengan tajuknya, Selami Jiwa Sentuhan Hati ke Hati. Yang mana saya fikir kita pada zaman hari ini sangat sukakan sesuatu yang dalam bentuk hiburan. Berhibur itu sebenarnya tidak salah, asalkan kita tidak melanggar batas-batas syariat yang dibenarkan. Banyaklah nanti anak-anak boleh cari sendiri, tanya balik kepada guru-guru
bagaimana bentuk-bentuk hiburan yang dibenarkan ataupun yang tidak dibenarkan. Okey, dan saya juga mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua yang sedang menonton live pada malam ini, ya. Yang pertama live yang dibawakan daripada Facebook Asrama Sri Semai Bakti Felda Kuantan, dan live saya pun ada kat situ tu, ya. Jadi saya ucapkan terima kasih siapa yang bersama dengan saya pada malam ini, bersama dengan kami, silakan share. Ya, dan kita doakan supaya apa yang kita buat dan lakukan ini mendapat rahmat dan keberkatan daripada Allah SWT. Kan, Izzat ni, ya, Fairuz, berdebar dua orang ni, ya, sebab jarang. So, jadi malam ni kita nak tunjuk, ya, kepada rakan-rakan, inilah kehebatan dan juga apa yang mereka boleh persembahkan untuk anda. Baik, ikhlaskan hati. Ya, ikhlaskan hati dan juga kita menerima sesuatu dengan terbuka. Baik. Untuk yang pertama ini saya ingin bawakan satu cerita, ya, satu kisah kepada semua yang berada dengan saya pada hari ini. Ya, kisah bermula apabila 3 orang pemuda, bukan 3 orang pemuda yang ada kat depan ni, ya. 3 orang pemuda yang sedang berjalan kaki, ya. Tiba-tiba mereka telah dihujani dengan hujan yang sangat lebat. Kemudian mereka berlindung di dalam sebuah gua. Ya. Gelak, ya. Okey, mereka telah berlindung di dalam sebuah gua, 3 pemuda tersebut. Setelah dicuba, yang tak boleh keluar kerana pintu gua tersebut telah tertutup rapat dengan sebab ada sebiji batu yang sangat besar yang telah menutup permukaan pintu gua. Maka salah seorang daripada mereka telah menyampaikan pendapatnya kepada yang lain. Dia cakap apa? Ketahuilah, ya, kita dengar ayat dia. Ketahuilah bahawa amal baik yang pernah kalian perbuat untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Mana diajak rakan dia berfikir apakah amalan baik, ya, yang telah mereka lakukan. Kemudian kita berdoalah kepada Allah dengan kita menyebut amalan-amalan itu, mudah-mudahan Allah memberikan kelonggaran dari musibah kita pada hari ini. Baik. Maka pemuda yang pertama, ya, telah menceritakan kisah dia. Ada yang tahu tak kisah tentang pemuda dalam gua ni? Ya. Okey, kalau tak tahu dia nak cerita. Ya, para ulama mengatakan bahawa kisah ini berlaku di gua Ashabul Kahfi, ya. Tapi walau di mana pun dia berlaku, yang penting kita ambil pengajaran daripada kisah tersebut, ya. Betul tak jam 6? Ya, jam 6 mengangguk dia semua-semua ni apa, ya. Okey. Jadi pemuda pertama dia cakap apa? Ya Allah, dahulu aku memiliki orang tua, ibu dan bapa. Dan juga aku ada anak yang perlu aku jaga dan bagi makan. Ya, pada suatu amalanku adalah pada setiap hari aku akan perah susu, ya, ternakan dia, kambing ke lembu ke, untuk dibawa balik, kerana itu sahajalah makanan, sumber pencarian ataupun yang mengenyangkan mereka. Ya, apa yang aku buat ialah aku bagi kepada ibu dan bapaku dahulu, anakku kemudian. Sehingga pada suatu hari di tempat aku menjaga mengembala binatang haiwan ternakan itu dah habis rumputnya, dah habis diragut dan perlu bawa tempat yang lebih jauh. Apa yang berlaku? Hari itu aku lewat. Ya, bila aku sampai ke rumah bawa susu, ibu bapaku telah tidur. Dan anak-anakku belum tidur kerana kelaparan. Walaupun anakku peluk kaki, dia kata anak dia peluk kaki nakkan susu tersebut, ya, tetapi aku tidak memberikannya kepada anak-anakku kerana, ya, sebab apa? Sebab aku menghormati, ya, perbuatanku untuk mendahului ibu dan bapa. Nampak? Dia sanggup tak bagi anak dia minum tersebut, susu tersebut kerana mendahului ibu dan bapa. Ya, sekiranya, ya, maka dia ringkaskan cerita, ya, sehingga subuh ibu bapa dia bangun baru diberikan susu, maka kelaparan anak dia satu malam dan dia berdoa pada Allah SWT.
Sekiranya jika engkau mengetahui bahawa aku telah melakukan amal tersebut hanya untuk menemukan wajahmu, maksudnya hanya untuk kerana semata-mata kerana Allah SWT, maka bukalah mulut gua itu agar kami dapat keluar dan melihat langit. Pintu gua pun terbuka sedikit. Belum dapat keluar lagi sebab sikit sangat terbuka. Mungkin kalau ulur keluar sebelah tangan sahaja, ya. Kalau macam saya lagi lah tak boleh nak keluarnya, sebelah tangan pun tak boleh nak ulur. Yang kecil-kecil kurus ni mungkin lepas keluar, ya, tapi tak boleh. Maka pemuda tersebut kedua pula bercerita, ya, pengalaman dia. Dahulu, ya, pernah suatu hari sepupu perempuanku, ya, sepupu perempuan yang aku sangat cintai dan kasihi, aku naklah pada dia, datang menemuiku untuk 100 dinar kerana tak ada makanan. Jadi dia kata, pemuda kata, aku cakap dengan sepupu tadi, boleh aku berikan kamu 100 dinar dengan syarat kamu tidur bersama dengan aku. Ya, maka perempuan tersebut dalam bahasa kita dah tak ada pilihan lain. Ya, setuju jugalah. Ya, jadi lelaki yang kedua bercerita dengan bersungguh-sungguh, ya, aku mencari 100 dinar dan pergi menyerahkan kepada wanita tersebut, ya, sepupu dia tadi. Ketika dia dah nak melakukan perbuatan maksiat, maka sepupunya tadi bercakap, wahai hamba Allah, takutlah kepada Allah dan janganlah melakukan maksiat. Dia kata, aku tersentak, ya, terus rasa macam tersedar dan aku meninggalkan perbuatan tersebut dan terus macam tak ingat dah. Sekiranya apa yang aku lakukan pada hari tersebut semata-mata kerana-Mu, ya Allah, dia kata, maka bukakanlah pintu ini. Terbuka sedikit pintu, ya, tak lepas lagi keluar sehinggalah sampai kepada pemuda yang ketiga. Debor gayanya, ya, okey. Pemuda yang ketiga dia cerita macam ini. Pada suatu hari aku telah mengupah seseorang, ya, dengan upah lebih kurang, orang kata mungkin kalau kita secupak ataupun sikit je lah beras. Ya, berlaku perselisihan kerana orang yang menerima upah tu tak nak terima. Dia kata lelaki yang memberi upah tadi berbohong. Takkanlah buat kerja macam ni upahnya sedikit. Maka lelaki tu meninggalkan, marah dengan marah meninggalkan, dia kata, diri dia. Ya, aku tak tahu nak buat apa. Kemudian aku ambil yang upah tadi, lebih kurang macam itulah, ya, tanam dengan beli, buat membeli haiwan ternakan, sehingga haiwan ternakan itu ditakdirkan oleh Allah SWT, dia berkembang biak sehingga dapat pula membeli gembala haiwan, dengan sebab sedikit tadi. Pada suatu hari lelaki itu datang menuntut haknya, maka aku serahkan kepada dia, ambillah semua kambing yang aku ada ni dan juga gembala-gembalanya sekali, kerana inilah hasil daripada apa yang kamu tinggalkan dahulu. Lelaki itu kata, awak jangan main-main, lebih kurang begitulah, ya. Tapi lelaki itu kata, aku tidak main-main, ya, bukan bohong, ambillah semua kerana aku lakukan kerana Allah SWT. Dan dia berdoa, sekiranya apa yang aku lakukan ini, ya, semata-mata kerana ingin menemui wajah-Mu, ya Allah, maka bukakanlah pintu gua ini. Maka dengan takdir Allah Subhanahu Wa Taala, ya, pintu gua tersebut telah terbuka dan mereka dapat keluar. Baik, apa pengajaran yang boleh kita ambil daripada kisah ini? Yang pertama, jikalau kita ditimpa masalah, kita perlu bersabar. Yang kedua, selalulah berbuat baik dan berusaha menghindari diri daripada maksiat. Ya, buatlah baik terutama kepada kedua ibu bapa. Dan juga jagalah amanah dan permudahkanlah urusan orang lain. Ya, dan juga anak-anak, kita boleh bertawasul kepada Allah dengan amalan baik yang telah kita lakukan. Tahu apa makna bertawasul? Ya, tahu apa makna bertawasul? Maknanya kita boleh jadikan sandaran amalan baik yang kita buat. Ya, mana tahu bila keluarga kita mungkin susah ke, maka kita cakap, ya Allah, ya Tuhanku, pada suatu hari aku pernah tolong kawan aku dengan hati yang ikhlas. Maka dengan keikhlasan tersebut sembuhkanlah, ya, penyakit ibu dan bapa. Mungkin begitu. Ya. Jadi untuk itu, ni nak menguji, ya, nak tengok kehebatan dua sahabat anda ni. Terimalah lagu pertama daripada kami, Sesungguhnya, yang dipopularkan oleh Abang Muhammad.
Sebenarnya hati cinta kepadamu. Sebenarnya diri ini rindu kepadamu, tapi aku tidak mengerti mengapa cinta masih tak hadir. Tapi aku tidak mengerti mengapa rindu belum berbunga. Sesungguhnya walau ku kutip semua permata di dasar lautan, sesungguhnya walau ku siram dengan air hujan dari 7 langitmu, namun cinta takkan hadir, namun rindu tak akan berbunga. Ku coba menghulurkan sebuah hadiah kepadamu, tapi mungkin kerana isinya tidak sempurna, tiada seri, ku coba menyiramnya agar tumbuh dan berbunga. Tapi mungkin kerana airnya tidak sesegar telaga Kausar. Sesungguhnya walau ku kutip semua permata di dasar lautan, sesungguhnya walau ku siram dengan air hujan dari 7 langitmu, namun cinta takkan hadir, namun rindu tak akan berbunga jika tidak mengharap rahmatmu, jika tidak menagih simpati padamu, ya Allah. Tuhan, hadiahkanlah kasih-Mu kepadaku. Tuhan, kurniakanlah rinduku kepadamu. Moga ku tahu
syukurku adalah milikmu. Baik, alhamdulillah ya. Terima kasih bagi tepukan pada Izzat dan juga Fairuz. Baik. Ya, itu tadi kisah berkenaan dengan 3 orang pemuda yang terperangkap dalam gua. Baik, seterusnya saya akan bawa satu lagi kisah. Ya, malam ni kita dengar cerita saja. Cerita daripada kisah Nabi, ya, cerita daripada kisah-kisah yang terdapat daripada Al-Quran. Ya, kisah yang kedua berkaitan dengan doa. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum, yang bermaksud berdoalah kamu kepadaku nescaya aku perkenankan doa kamu. Surah Ghafir ayat 6. Baik anak-anak, doa merupakan satu bentuk pengharapan ya, kerana semua manusia sangat berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, apa sahaja yang kita perlukan ya dalam kehidupan ni, kita perlu berdoa. Tapi ada ketikanya ya, ketika kita berdoa ya, kita fikir kenapa doa kita tidak dimakbulkan oleh Allah SWT. Betul tak? Ya. Sedangkan kita sering berdoa dan kita buat benda yang kita rasa baik, tetapi ya, tidak dimakbulkan oleh Allah SWT. Baik, antara sebab-sebab ya anak-anak kena dengar ni ya, antara sebab-sebab doa ditolak oleh Allah SWT, yang pertama ya, kerana kita terlibat dengan kehidupan yang haram. Apa maksud dia? Ya, kita terlibat dengan kehidupan yang salah lah, dari segi makanan, pakaian dan sebagainya. Baik, daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menceritakan tentang seorang lelaki yang telah menempuh satu perjalanan yang jauh. Ya, musafir lah, dia bermusafir sehingga rambut dia menjadi kusut masai dan dia tidak terurus. Maknanya dia ni macam lebih kurang tersesat lah, ya, tersesat daripada jalan yang dia nak balik ke rumah. Ya. Kemudian orang itu mengangkat tangannya ke langit seraya berdoa, wahai Tuhanku. Ya, berdoa lagi, wahai Tuhanku. Ya, hari-hari berdoa, keluarkanlah aku daripada masalah ni, keluarkanlah aku daripada tempat ni. Tetapi kenapa doa dia tidak dimakbulkan oleh Allah SWT? Rasulullah kata kerana makanannya daripada barang yang haram, minumannya daripada yang haram, pakaiannya daripada yang haram, dan dia beri makan dari yang haram. Maka bagaimanakah Allah SWT akan mengkabulkan doa kita? Baik ya, makanan yang haram ni kadang-kadang kita nampak macam simple kan? Contohnya, ambil ni nanti aku ganti, sampai sudah tak ganti. Akhirnya bila kita dah besar, besok dah bekerja, tiba-tiba kita kata kenapa jadi macam ni rupa-rupanya hasil daripada makanan haram yang kita ambil tadi. Baik, yang kedua ya, kerana kita mendoakan perkara yang buruk, dosa dan mungkar. Maksudnya apa? Kita berdoa supaya terjadi perkara yang buruk kepada orang lain. Ya Allah, menyampahnya aku dengan dia ni, ya, minta-minta ada aksiden. Okey, yang itu tak boleh. Ya, doa yang tidak dimakbulkan oleh Allah Taala. Katakanlah kalau doa tersebut termakbul, itu secara kebetulan, bukan kerana doa tadi. Anak-anak kena tahu bahawa doa kepada perkara yang buruk ya, tidak dimakbulkan oleh Allah SWT. Yang ketiga, doa untuk memutuskan silaturahim. Banyak kan? Ya, contohlah bila kita ambil kisah orang yang dewasa sikitlah, ya, dalam rumah tangga contohnya. Ya, ya Allah, aku doa supaya berpisahlah orang ni. Itu pun tak boleh, tidak dimakbulkan oleh Allah Taala kerana memutuskan silaturahim. Seterusnya, ya, berdoa kerana tergesa-gesa dan berputus asa. Apa maksud dia? Maksud dia berdoa dengan terburu-buru, ya, dengan mengatakan hari ini dah berdoa, esok berdoa lagi, tapi bukan dengan hati yang ikhlas. Dia buat, saya dah solat hajat dah,
Saya dah solat hajat banyak kali, solat hajat, tetapi kenapa Allah tidak makbulkan? Ya, kerana Allah tak suka hamba-Nya yang tergesa-gesa dan terburu-buru. Kalau kita nak berdoa, biarlah dengan hati yang ikhlas. Ya, biarlah kita berdoa itu semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Di samping doa-doa kita itu tadi, jangan diselitkan dengan unsur-unsur yang haram, makan yang haram, ya, pakai pakaian yang haram, pinjam baju kawan, kemudian tak pulang, ya, akhirnya kan jadi pakaian yang haram. Minta sikit sabun kawan, ya, cakap nak pinjam sabun, pinjam wajib kena pulang. Tapi kalau minta tak apa, ya, minta halal. Izzat senyum macam ada pernah buat, ya. Okey, dan juga ya, kita berdoa dalam keadaan lalai dan tidak yakin dimakbulkan oleh Allah SWT. Ya, kita kena yakin setiap apa yang kita doa tu Allah akan perkenankan. Baik, saya nak kongsi satu cerita ataupun satu yang berlaku dalam masyarakat. Contohnya kita minta supaya kita nak begini dan begini. Dengan Allah Subhanahu Wa Taala, jangan ajar Allah Subhanahu Wa Taala. Allah tahu apa yang Dia nak bagi. Betul tak? Kita hanya minta dengan Allah, ya Allah, kurniakanlah kebaikan kepada diriku. Ya, tetapkanlah imanku. Jangan minta, ya Allah, aku nak 1000. Ya, takkanlah, tak boleh. Jangan ajar Allah SWT. Ya, kerana Allah SWT itu Maha pemberi rezeki dan Maha mengetahui. Ya, untuk itu jangan sesekali, ya, kita minta kepada Allah SWT. Bila doa kita tu diselitkan dengan unsur-unsur yang boleh menyebabkan doa ditolak. Boleh? Ya, jadi kita jadikan, ya, kisah yang saya ceritakan tadi, pemuda yang sesat di padang pasir tadi, ya, kenapa doanya tidak dimakbulkan? Kerana, ya, daripada diri dia ada perkara-perkara yang salah, hatinya tidak bersih, ya, kehidupan dia mengambil perkara-perkara ataupun barang yang tak bagus. Tak izin, ya. Baiklah. Ya, untuk lagu kedua, lagu apa, ya? Nak tengok lagi lagu? Okey. Dia nak tengok, dia tengok Izzat dengan Fairuz main gitar. Lagu kedua, sebuah lagu, ya, juga lagu kerohanian dan ketuhanan. Ni tolong ingatkan, ya. Okey, lagu Rapuh. Dah dengar? Detik waktu terus berjalan, berhias gelap dan terang, suka dan duka, tangis dan tawa, tergores bagai lukisan. Seribu mimpi, berjuta sedih, hadir bagai teman sejati. Di antara gelapnya jiwa, dalam resah dan air mata, ku persembahkan kepadamu yang terindah dalam hidupku. Meski ku ragu dalam langkah, kadang tak setia kepadamu, namun cinta dalam jiwa hanyalah padamu. Maafkanlah bila hati tak sempurna, cinta ibu dalam dada, ku harap hanya dirimu yang bertata.
kepadamu, namun cinta dalam jiwa hanya padamu. Maafkanlah bila hati tak sempurna mencintaimu. Dalam dada ku harap hanya dirimu yang bertata. Detik waktu terus berlalu, semua berakhir padamu. Baik, ya. Baik terakhir dalam lagu ni dia cerita apa? Semua berakhir padamu. Ya, maknanya setiap apa yang kita buat, ya, setiap apa yang kita minta, semua kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi, ya begitulah kehidupan kita. Ya, yang pertama tadi kita ceritakan tentang kehidupan 3 orang pemuda. Kemudian, ya, dalam kehidupan kita kena berdoa. Ya, kena berdoa. Baik anak-anak, saya yakin dan percaya, ya, yang nak ambil SPM tentu akan rasa risau, betul? Ya, akan rasa macam takutnya nak menghadapi peperiksaan dan sebagainya. Jangan risau, ya, berusaha, bertawakal pada Allah Subhanahu Wa Taala, ya, ubah perangai, ya, betulkan apa yang tidak betul. Kalau sebelum ni kita ada buat benda yang salah, ya, kita betulkan. Kalau sebelum ni kita jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala, kita dekatkan diri kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kita lakukan solat-solat sunat. Kita banyakkan berzikir. Kita banyakkan berbuat baik kepada ibu bapa. Baik, kisah seterusnya yang saya nak ceritakan ni, ya, berkenaan dengan seorang nabi. Anak-anak kenal tak Nabi Zakaria? Kenal? Bila jumpa dia? Kata kenal. Okey, Nabi Zakaria ni anak-anak, ya, usia dia ketika dia berkahwin, ya, ada ulama mengatakan bahawa usia dia ketika berkahwin dalam umur lebih kurang 30 tahun. Ya, macam saya 25. Ya. Ni usia Nabi Zakaria ketika berkahwin umur 30 tahun. Isterinya 20 tahun, sangat muda remaja lah, ya, dan sesuai untuk berkahwin. Sehingga perkahwinan dia berpuluh-puluh tahun. Sehinggalah Nabi Zakaria berusia 110 tahun, ya, dan isteri dia lebih kurang 100 tahun, ataupun Nabi Zakaria berusia 100 tahun, isterinya 90. Ya, dalam logik akal kita, mana mungkin, mana bisa, ya, orang yang sudah tua, ya, untuk mendapatkan zuriat ataupun anak. Ini nak cerita tentang jangan berputus asa daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Daripada suatu hari, ya, Nabi Zakaria ni dia melihat adik ipar dia. Ya, Nabi Zakaria ni dia berkahwin dengan anak pertama daripada Nabi Yahya. Ya, daripada Ali Imran. Ya, anak Ali Imran ada 2 anak. Ya, anak pertama dan anak keduanya bernama Maryam. Maryam bila lahir diletakkan di mihrab dekat dengan Nabi Zakaria. Kemudian kehidupan dia diredai oleh Allah SWT, direstui, ya, diberi dengan makanan-makanan yang enak-enak. Pernah dengar cerita tu? Ya, makanan yang diberikan kepada Maryam ni, ya, kalau musim panas, contoh kita di Malaysia lah, bukan musim durian, dapat durian. Ya, kalau bukan musim apa lagi? Apa dia? Rambutan lah kononnya, musim rambutan kan. Tapi dapat rambutan. Jadi Nabi Zakaria berasa bahawa saya nak seorang anak, ya, seperti Maryam, tapi saya sudah tua. Maka dia berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala menerima doa Nabi Zakaria. Ya, dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala sebut. Ini special request. Ya, saya selalu kalau, ya, seseorang tu dia minta saya baca ayat ni, saya tak nak. Ya, tapi malam ni untuk dia saya baca ayat ni. Ya, ayat daripada surah, ayat berkenaan dengan Nabi Zakaria. Ya
Air tak rasa apa-apa, tak apalah. Tapi dalam ayat tersebut Allah SWT dicakap dengan Nabi Zakaria bahawa Zakaria akan menerima seorang anak bernama Yahya. Ajaibnya cerita ni ialah ketika isteri Nabi Zakaria tadi ya dimasukkan roh Nabi Yahya dalam perut dia, dia sedang tua badan dia tak sihat. Ya, dalam bahasa Melayu kita mandul lah, tidak boleh melahirkan anak. Setelah diletakkan di Yahya, baru dia perbetulkan oleh Allah SWT tubuh badan dia. Ini istimewanya Nabi Yahya. Sebab tu dalam ayat tadi dia kata Allah akan berikan kepada Nabi Zakaria seorang anak ya, yang tak dinamakan sebelumnya ya, dengan nama Yahya. Jadi dalam kisah Nabi Yahya ni dan juga Nabi Zakaria ni ya, kita sebagai seorang pelajar sentiasa kena percaya pada Allah SWT walaupun perkara itu mustahil. Ya, walaupun masa ke tempat tak pernah dapat pun. Ya, kena marah sokmo dengan cikgu dalam kelas. Ya, nak kalau budak yang selalu terlibat dengan olahraga, kan? Selalu terlibat dengan aktiviti-aktiviti luar, selalu keluar kelas, selalu kena marah dengan cikgu dan selalu tak dapat apa yang cikgu nak, ya, markah yang terbaik. Tetapi pegang kisah Nabi Zakaria. Walaupun usia dia 100 tahun, bila dia berdoa dengan hati yang ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dengan bersungguh-sungguh, Allah bagi dan Allah kurniakan ya kepada dia satu kurniakan anak yang juga seorang nabi. Begitu juga dengan kita. Sesuatu perkara yang mustahil itu anak-anak ya akan jadi tidak mustahil kalau kita minta dengan Allah SWT dengan bersungguh-sungguh. Ya. Okey. Selain daripada itu, kita perlu yakin kepada Allah SWT dengan sesuatu yang kita pohonkan. Sentiasa juga bermunajat kepada Allah SWT. Kalau terbangun tengah malam, nak buat apa? Salat tahajud. Gaya macam betul kan? Ya. InsyaAllah betul ya, muka bersih ya, betul itu ya. Bangun malam solat sunat tahajud. Pentingnya ingatlah pada Allah SWT ya. Kalau rasa macam nak baca Quran tapi rasa macam malas sangat, ingat saja pada Allah SWT. Apa boleh buat? Berzikir. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidni ilman nafi'an wa Tapi bangun malam jangan zikir macam tu. Nanti orang kata tak betul. Duduk kat tepi katil berzikir kuat-kuat. Yang maksudnya ya, berzikir dengan penuh merintih kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, penuh pengharapan. Penuh kita ni percaya sepenuhnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, ramai ke tengok live malam ni ya? Ni yang live kat sini ni ramai lah. Ya, yang live dalam Facebook tu ramai ke? Say hi sikit. Okey, rupanya ni Puan Syirah kena ni check balik budak-budak perempuan ni. Kita suruh yang dalam Facebook tu hi, dia yang hi. Ya? Okey. Jadi bila kita meminta dengan Allah Subhanahu Wa Taala,
dengan penuh pengharapan. Okey, dan dengan penuh percaya bahawa Allah Subhanahu Wa Taala Maha menerima taubat kita, Maha menerima doa kita. Ya, maka kita teruskan. Jangan rasa putus asa dan jangan rasa kecewa. Baik. Untuk itu terimalah sebuah lagu lagi, lagu yang terakhir kot pada malam ini. Boleh? Yang terakhir. Yang perempuan jangan tak, yang lelaki kata okeylah. Okey, terimalah lagu yang seterusnya, yang ketiga. Padamu ku bersujud. Ku menatap dalam gelap, tiada yang bisa kulihat selain hanya nama-Mu, ya Allah. Esok ataukah nanti, ampuni semua salahku. Lindungi aku dari segala fitnah. Kau tempatku meminta, Kau beriku bahagia. Jadikan aku selamanya hamba-Mu yang selalu bertaubat. Ampuniku ya Allah, yang sering melupakan-Mu saat Kau limpahkan karunia-Mu. Dalam sunyi aku bersujud. Esok ataukah nanti, ampuni semua salahku. Lindungi aku dari segala fitnah. Kau tempatku meminta, Kau beriku bahagia. Jadikan aku selamanya hamba-Mu yang selalu bertaubat. Ampuniku ya Allah, yang sering melupakan-Mu saat Kau limpahkan karunia-Mu. Dalam sunyi aku Ku menatap dalam gelap, tiada yang bisa kulihat selain hanya nama-Mu, ya Allah. Okey, pandai tak dia orang main gitar? Best kan? Okey, jadi begitulah kehidupan kita. Mesti selalu kita bermunajat, memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, sekarang ni minggu depan anak-anak berada di asrama ataupun balik? Kenapa?
Sebab cuti apa? Cuti hari raya Aidil Adha. Betul? Ya, ataupun dalam bahasa masyarakat Melayu kita panggil cuti hari raya haji. Boleh tanya ke Izzat dengan Fairul ni? Ya? Boleh tanya kita uji sikit Ini bukan soalan bocor. Ya, tak bocor lagi soalan ni. Baik. Kisah apa yang berkaitan dengan hari raya Aidil Adha? Kisah? Ada. Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail. Bagus. Ya. Tahniah. Ya. Nampak aja pakai snorkel keluar rambut rupanya dapat jawab. Ya. Kisah berkenaan dengan Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Ismail alaihissalam, dan juga kisah berkenaan dengan isterinya Siti Hajar. Anak-anak tahu ya, Siti Hajar ni merupakan isteri kedua kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, yang digambarkan sebagai seorang wanita, isteri dan ibu yang sabar. Ya, dikisahkan bahawa orangnya cantik, ya, bijaksana dan taat pada perintah Allah Subhanahu wa taala. Manakala Nabi Ibrahim pula merupakan seorang suami, seorang ayah yang sangat taat pada perintah Allah Subhanahu wa taala, sehingga sanggup mengorbankan kepentingan diri dia. Ya, itu cerita tentang Nabi Ibrahim dan juga Siti Hajar. Sehingga mereka dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan seorang anak lelaki yang bernama Nabi Ismail. Ya. Perintah pertama nak cerita tentang Nabi Ibrahim dan juga Nabi Ismail ni. Perintah pertama dia ialah dia perlu tinggalkan isteri dan anaknya di padang pasir. Maka isteri dia tanya, Siti Hajar tanya. Ni yang perempuan-perempuan ni dengar ya. Yang perempuan kat tengah tu pun dengar ya. Okey. Jadi Hajar tanya pada suami dia, Nabi Ibrahim, adakah ini perintah daripada Allah Subhanahu Wa Taala? Maka Ibrahim jawab, ya, betul. Kalau betul daripada Allah Subhanahu Wa Taala, maka aku juga perlu taat pada perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dihantarlah Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, dan juga Nabi Ibrahim menghantar isterinya Siti Hajar dan anaknya Nabi Ismail ke sebuah tempat yang kering, tandus, tidak berpenghuni. Okey. Apa yang berlaku di situ? Akhirnya bukan minum air Zam-Zam, salah tu nak. Apa yang berlaku di situ ialah yang bekalan yang dibawa oleh Hajar habis. Ya, buah kurma yang dibawa tu habis, kemudian dia berlari. Ya, dia berlari ke sana, dia berlari ke sini, bukan ke sana ke sini, ke sana ke sini, bukan begitu. Ya, tapi daripada Bukit Safa ke Marwah, Marwah ke Safa. Ya, mencari air, tak jumpa, sedih ni, rasa macam dah tak tahu nak buat apa dah. Ismail semakin lapar. Ya, dia ni kalau budak dia kalau lapar dia buat apa? Ya, dia tonyong-tonyong kaki dia kan lapar. Ya, sehinggalah daripada hentakan kaki Nabi Ismail tadi terkeluar air, kemudian dikorek-korek jadi macam bertelaga sikit. Dikorek lagi, kemudian ada air dan dia minum air tersebut. Maka dapat hidup di situ sampailah mereka. Lalu khalifah-khalifah, ya, cerita ni viral. Ya, dulu orang tak nak lalu, tapi viral cerita Nabi Ibrahim Ismail telah pijak dan keluar telaga kan, kat dapat air. Lalulah khalifah kabilah-kabilah berniaga pula kat situ sebab di situ ada air, dan akhirnya Mekah menjadi sebuah negeri yang sangat aman dan makmur. Tapi saya bukan nak cerita pasal cerita yang air Zam-Zam tu tadi, tapi nak cerita sehingga pada suatu ketika Allah SWT datangkan dalam mimpi kepada Nabi Ibrahim AS supaya sembelih, ya, anak dia. Maka dia cerita pada isteri dia Siti Hajar, ya, Allah perintahkan kita supaya sembelih anak kita Ismail. Hajar tanya lagi, adakah ini perintah daripada Allah Subhanahu Wa Taala? Ya, maka Nabi Ismail Ibrahim jawab, ya. Hajar kata apa? Kalau itu perintah daripada Allah SWT, maka aku juga akan taat pada perintah Allah SWT.
Sesuatu yang tak dapat diterima, susah kita nak terima. Tapi kalau namanya perintah daripada Allah SWT, kena buat. Ya, kemudian diceritakan kisah tersebut kepada Nabi Ismail, anak dia. Ya, maka Ismail pula tanya, wahai ayahku, adakah ini perintah daripada Allah SWT? Maka Nabi Ibrahim jawab, ya. Jikalau begitu, aku juga perlu taat pada perintah Allah SWT. Nampak tak? Pemuda yang beriman sentiasa taatkan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun perintah ayah dia tu, perintah mak dia rasa susah dan sukar dibuat. Mak dia suruh dia belajar. Ya, suruh belajar. Tak nak datanglah, susah nanti ni. Tapi dia buat juga. Mana itu adalah pemuda yang taat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi anda semua bersyukur hadir ke sini dalam keadaan yang 3-4 bulan pegang telefon tak pernah lekang dari tangan. Hari-hari tengok YouTube, hari-hari buka Facebook, Instagram, buat TikTok dan sebagainya. Tiba-tiba diperintahkan supaya sekolah, ikut dan akur. Anda perlu bersyukur, ya, kerana anda adalah anak yang taat pada perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, tepuklah sikit untuk diri sendiri. Ya. Okey. Jadi saya nak cerita tentang anak ni tadi, yang istimewa, spesialnya Nabi Ismail ini. Biasa kita dengar tentang pengorbanan Hajar dan Ibrahim. Hari ini kita nak cerita tentang pengorbanan Ismail. Dia cakap apa? Wahai ayahku, kalau ayah nak sembelih aku nanti, asahlah pisau tajam-tajam, supaya ayah tak rasa kesian melihat diri aku sakit. Nampak? Ciri pertama anak yang sangat taat. Suruh ayah dia asah pisau tajam-tajam, supaya ayah dia tak rasa sedih melihat anak dia sakit. Palingkanlah mukaku ke sebelah sana, supaya ayah tak lihat muka aku sakit. Itu ciri anak-anak yang baik, anak-anak yang taat. Sentiasa nak mengembirakan dan menenangkan hati mak dan ayah dia. Kalau ayah nak sembelih aku nanti, singsing lengan batu tinggi-tinggi, supaya tidak terpercik darah. Bimbang nanti kalau mak tengok, mak akan sedih melihat darahku di baju ayah. Kalau ayah dah balik nanti, buanglah baju ayah pakai kalau kena percikan darah. Takut nanti mak akan sedih. Itu ciri-ciri anak yang baik, anak yang taat pada perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, perintah itu sangat sukar untuk dilaksanakan, tetapi kalau dia tahu tu mengembirakan hati mak dan ayah dia, maka dia perlu buat. Begitu juga dengan kita, ya, begitu juga dengan yang ada di hadapan saya pada hari ini. Sentiasa gembirakan hati mak dan ayah. Ya, untuk itu terimalah sebuah lagu daripada saya, daripada kami, yang bertajuk Kasihnya Ibu. Kasihnya ibu membawa ke surga, kasihnya saudara masa berkorbannya tanda kasihnya, berkorban raga, rela binasa, berkorban nyawa, tanda kasih.
berkorban rada, rela binasa. Kasihnya ayah sanggupkah berpisah, dan kasih anaknya berkorban nyawa. Biarlah jiwa akan tersiksa, ikhlas dan rela, asalkan bahagia. Biarlah jiwa akan tersiksa, ikhlas dan rela, asalkan bahagia. Itulah ibu dan bapa ya yang perlu kita hormati. Begitulah juga kita sebagai anak ya, sentiasa berkorban nyawa ya. Biarlah kita terpaksa menanggung derita asalkan ibu dan bapa kita bahagia. Baik, seterusnya pada malam ini saya nak memberi satu penghargaan kepada semua yang bernama wanita ya, perempuan. Okey, yang bernama wanita yang ada di hadapan saya pada hari ini. Okey, sebagai seorang perempuan, ya, sebagai seorang lelaki juga, kita kena sentiasa menghayati tokoh-tokoh perjuangan Islam. Tokoh pertama yang saya nak ceritakan pada hari ini ialah Rabi'atul Adawi. Tapi bukan lagu Rabi'atul Adawiyah, ya. Rabi'atul Adawiyah tu anak-anak tahu siapa? Ayah dia seorang guru agama pada zaman dia. Kemudian masyarakat pada waktu itu sangat jahil, ya, sehingga tak menerima pelajaran agama ni. Jadi ayah dia terpaksa mendayung sampan bawa orang daripada ke seberang sini ke seberang sana. Cara dia nak berdakwah dengan cara dia bersyair, menyanyikan lagu-lagu yang kerohanian lah, ya, lagu-lagu zikir. Ilahi lasdulil firdausi ala. Contoh, ya, tak dengar habis beli album, ya. Okey, itu contoh zikir lah kan dibawa, ya. Sambil-sambil orang dengar maka orang rasa suka. Di situlah dia dapat menyebarkan tentang kebesaran Allah SWT. Sehinggalah ayah dia meninggal, Rabi'atul Adawiyah ambil alih kerja tersebut. Sian dia, seorang perempuan yang bila kehidupannya miskin, dia terpaksa mendayung sampan dan dia sambung apa yang ayah dia buat, berzikir. Dia memiliki suara yang lunak, ya, Rabi'atul Adawiyah. Dia buat juga sehingga didengar oleh pengikut raja. Ya, raja bawa pergi ke istana dan dia tinggal di istana menghiburkan orang di istana. Sehingga pada suatu hari timbul keinsafan pada diri dia, apa yang dia buat itu tak betul, salah, dan dia minta balik, ya, tak boleh. Raja kurung dia, seksa dia dalam penjara. Ya, dipendekkan cerita, akhirnya Rabi'atul Adawiyah itu dilepaskan keluar dan menjadi seorang wali yang sangat hebat. Walaupun tidak berkahwin, ya, tetapi dia
Kehebatan dia setaraf dengan lelaki. Ya, nama dia cerita pada hari ini. Ya, jangan risau kalau Allah tak bagi sesuatu pada hari itu, Allah akan bagi kebaikannya pada hari kemudian. Ya, sehingga pada suatu hari Rabi'atul Adawiyah ni, pencuri masuk rumah dia. Pencuri itu tiba-tiba jadi kaku, ya, lumpuh. Ya, dan dia tanya pada pencuri itu, kamu nak curi apa? Tak ada apa. Ya. Jadi Rabi'atul Adawiyah kata ada sebiji tampayan yang kosong saja. Dan Rabi'atul Adawiyah berdoa kepada lelaki tersebut, pencuri itu, supaya digunakan harta yang banyak. Ya. Kemudian lalu pengikut raja dia bagi apa? Bagi harta pada Rabi'atul Adawiyah. Dan Rabi'atul Adawiyah kata apa? Ambillah harta tersebut. Maka lelaki pencuri tadi buat istana, tapi dia tak dapat apa-apa. Tapi cinta dia kepada Allah SWT. Jangan risau kalau tak ada boyfriend. Ya, jangan risau. Ya, sebab boyfriend tak boleh bagi apa-apa. Yang boleh bagi siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ya, tengok macam Izzat ni. Tak ada makwa lagi kan? Ada. Tak ada. Izzat kata tak ada. Dia dah declare tak ada masalah ni. Okey. Jadi itulah Rabi'atul Adawiyah. Ya, kemudian banyak lagi contoh-contoh tokoh yang lain seperti Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Ya. Aisyah Izzat je, nanti viral pula. Ya. Sebab dia duduk sebelah sini. Okey, antara tokoh-tokoh wanita Islam yang dihormati lagi dalam Islam. Ya, siapa? Malam ni tak ada lagu Ainul Mardiah. Ya, lagu terakhir ni Sayyidatina Aisyah. Ya. Okey, Aisyah ni hebat dia telah didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya menjadi wanita yang hebat. Sebab itulah dia dijodohkan dengan Rasulullah. Jangan risau. Ya, jangan risau. Allah pertemukan orang yang baik dengan perempuan yang baik dengan lelaki yang baik. Maka Aisyah dijodohkan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi ummul mukminin, orang yang hafal beribu-ribu hadis. Ya, sangat hebat. Jadi contohilah tokoh-tokoh yang saya ceritakan pada malam ini. Ya, semoga jadi inspirasi. Ya, kepada kita untuk menjalani kehidupan sebagai seorang remaja pada hari ini, khususnya kepada perempuan. Yalah, kita tengok macam marah je kan. Ya, tak payah marah sebab perempuan lama-lama cari kita juga. Ya, relax, tunggu je. Ya, nanti yang perempuan ni cari kita. Kalau yang lawa-lawa tu jangan risaulah, cepat je laku. Okey. Untuk itu, ya, terimalah ya sebuah lagu lagi yang bertajuk Aisyah, isteri Rasul. Mulia, indah, cantik, berseri, kulit putih bersih merahnya bibirmu. Aisyah, putri Abu Bakar, istri Rasulullah. Sungguh sweet Nabi mencintamu, hingga Nabi minum di bekas bibirmu. Bila marah, Nabi kan bermanja mencubit hidungnya. Aisyah, romantisnya cintamu dengan Nabi. Dengan baginda kau pernah main lari-lari, selalu bersama hingga ujung nyawa kau di samping Rasulullah. Aisyah, sungguh
mula benci jadi rindu. Kau istri tercinta, ya Aisyah Humairah. Rasul sayang, Rasul cintamu. Sambung. Sungguh sweet Nabi mencinta, hingga helai Nabi baring di jilbabmu. Seketika kau pula bermandi dan mengikat rambutnya. Romantisnya cintamu dengan Nabi, dengan baginda kau pernah main lari-lari, selalu bersama hingga ujung nyawa kau di samping Rasulullah. Sirot kasih cintamu, bukan persis novel mula benci jadi rindu. Kau istri tercinta, ya Aisyah Humairah. Rasul sayang, Rasul cinta. Terima kasih. Ya, itulah lagu terakhir pada malam ini, dan juga persembahan yang terakhir daripada kami pada malam ini. Nak lagi tak? Macam popular sangat kan, tapi tak pun ya. Okey, jadi sebab nak lagi, kita bagi satu lagi lagu yang terakhir ya, sebelum tidur pada malam ini. Tapi sebelum kita nyanyikan lagu tersebut, mana lagu? Okey, jumpa. Kita nak bercerita tentang kisah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bercerita tentang jihad. Tahu jihad? Yang jihad itu adalah berjuang, berperang di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Pada ketika itu anak-anak bulan puasa. Ya, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia cerita sambil-sambil selepas zuhur tu dia bercerita, dia cakap, kalau kita berjihad, kalau kita berjuang di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, kalau syahid kita dapat apa? Kita dapat syurga. Betul. Ya. Tetapi dia kata dalam syurga tersebut ada bidadari yang sangat cantik, sweet sangat, ya, bidadari yang sangat cantik. Kemudian diceritakan tentang orang yang berjihad tersebut akan mendapat pahala masuk syurga, kemudian akan ditemukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan bidadari yang sangat cantik. Maka ada seorang pemuda dalam cerita tersebut, dia rasa apa? Dia rasa macam saya nak anda dengan bidadari itu, saya nak mati syahid. Kemudian dia bisik dengan kawan dia. Dia bisik bukan bisik kuat-kuat, ya, sampai orang sebelah dengar, tidak. Ya, dia bisik slow-slow je dengan kawan sebelah dia. Dia bisik apa, Fairuz? Dia tak nak tanya Fairuz tu, ya. Okey. Puan Syirah tahu dia bisik apa? Puan Syirah tak ingat, bukan tak tahu, ya, biasa dengar dah. Tapi dia bisik dengan kawan dia kata gini, ya, aku kalau boleh nak syahid pada hari ini, ya, dan juga aku nak berjumpa dengan bidadari tersebut. Tapi simpan, jangan beritahu kepada Rasulullah SAW. Malu, ya. Maka sahabat tersebut disimpan cerita dia ketat-ketat. Macam korang lah, ya, ada rahsia dengan BFF, simpan. Ya, disimpan ketat-ketat cerita tersebut.
Sehinggalah berperang pada hari tersebut dan syahid lelaki itu. Ya, syahidlah lelaki tersebut. Kemudian waktu nak berbuka puasa tu, maka Rasulullah dia ceklah siapa yang ada, siapa yang tak ada. Maka tinggal seorang sahabat tadi, yang pemuda tadi yang tak ada dah. Ya, dah syahid. Untung ya, kita kalau kita tanamkan dalam hati kita, tak cerita lagi dengan orang, tapi kita ni berfikir, berazam nakkan sesuatu yang baik, nak buat perkara yang baik. Bila kita mati, Allah bagi pahala. Ya, kalau kita tak mati pun Allah dah tulis pahala kita. Ya, untung kalau kita berniat begitu. Bukan lelaki je, perempuan pun sama. Ya, perempuan macam jealous dia bila cerita pasal bidadari. Dalam syurga pun ada. Ya, bidadari lelaki yang dipanggil wildan. Hafal sebab nak sangat lah tu. Ya, hafal, tak apa, hafal lah. Gantunglah cerita-cerita setinggi langit. Ya, boleh. Baik, sebelum sambung cerita bidadari ni, ya, nak cerita pasal pemuda tadi. Ya, Allah SWT ceritakan dalam Al-Quran surah Al-Kahfi. Ya, innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Allah sangat respect, Allah sangat kagum, Allah catatkan nama pemuda-pemuda yang beriman. Kalau kita ni buat kerana Allah SWT, sampai Allah rakamkan dalam Al-Quran kisah pemuda yang beriman. Siapa? Ashabul Kahfi. Ya, dia orang ni ialah pemuda yang pemuda. Mungkin sebaya kamu agaknya, ketika raja suruh menyembah selain daripada Allah SWT, mereka tolak. Dan mereka kata, kita tak boleh duduk dalam negeri ni lagi, kita kena keluar. Ya, cari tempat persembunyian. Akhirnya mereka tertidur di dalam gua. Itu yang cerita yang pertama tadi tu. Mungkin ada yang kata peristiwa 3 pemuda yang terperangkap dalam gua tadi di tempat yang sama. Ya, bukan cerita yang sama, tetapi berlaku di tempat yang sama. Begitu juga dengan pemuda yang diceritakan oleh Rasulullah tadi, menanamkan niat dan azamnya untuk apa? Untuk syahid dan dapat ganjaran di syurga dengan bidadari. So, kita boleh buat, ya. Kita minta saja dengan Allah Taala. Saya dah beritahu tadi ayat tadi, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Allah kata, mintalah apa saja, Allah akan perkenankan. Dengan syarat, boleh sebut tadi syarat yang pertama apa dia? Syaratnya hindarkan diri daripada perbuatan yang haram. Betul? Yang kedua, jangan doa yang buruk. Jangan putuskan silaturahim. Jangan tergesa-gesa dan jangan cepat berputus asa. Ya, begitulah. Jadi begitu juga dengan pemuda ni. Akhirnya Rasulullah kata, ada tak daripada kalangan kita ni yang tak ada? Jadi sahabat tu kata, ada ya Rasulullah. Ya, sahabat yang bernama si Fulan bin si Fulan. Tetapi Rasulullah, saya nak bocor rahsia lah. Dia kata, kalau saya tak mati, jangan cerita. Kalau saya dah mati, boleh cerita. Maka saya berhajat nak bertemu dengan bidadari. Ya. Tapi sebelum dia bertemu mati ni tadi, flashback balik sikit, dia berjumpa dengan, dia dah mimpi selepas zuhur. Dia bermimpi selepas zuhur, dia telah masuk ke dalam taman syurga dan bertemu dengan seorang wanita. Siapa? Ainul Mardiyah. Jadi dia nampak perempuan tu cantik sangat. Kamu ke Ainul Mardiyah? Perempuan tu cakap apa? Sorry, not me. Ya, saya cuma makat kat sini saja. Lawanya makat dia. Ibarat macam tu lah. Ya, mana Ainul Mardiyah? Ada dekat dalam. Maka lelaki tu pun jalan lagi ke dalam. Ya, nampaklah orang tengah petik-petik bunga. Nampaklah orang tengah petik bunga. Cantik, 2 kali, berpuluh-puluh kali ganda. Kamu ke Ainul Mardiyah? Perempuan tu senyum dan jawab salam dia, sorry, saya tukang kebun je kat sini. Ya, 2 kali, berkali-kali ganda cantik. Ainul Mardiyah kat mana? Kat sana tu. Ya, jalan punya jalan, jumpa lagi sampai dekat tangga. Nampak dia punya rupa-rupa memang tak boleh ditandingi. Ya, maka dia tahulah itulah Ainul Mardiyah. Dan dia kata, wahai ya bidadari syurga, kamu ke Ainul Mardiyah?
sorry. Saya orang gaji je dalam rumah ni, dia kata. Ya, sehingga bila dia masuk ke dalam, dan kali ini betul-betul dia berjumpa dengan Ainul Madiyah. Ya, kamukah Ainul Madiyah? Ainul Madiyah jawab apa? Betul. Ya. Akulah Ainul Madiyah. Aku memang menunggu kedatangan kamu. Jadi dia dah orang dah bagi green light, dia terus nak pergi pegang Ainul Madiyah. Ainul Madiyah kata, tunggu dulu, saya nak berbuka puasa bersama-sama dengan kamu pada petang ini. Maka bila diceritakan kisah tersebut pada Rasulullah, Rasulullah kata, benar, dia sedang menunggu waktu berbuka puasa bersama isterinya Ainul Madiyah. Ya, jadi jangan risau ya, yang anak lelaki dan perempuan ya, boleh cari siapa-siapa saja yang diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka untuk itu ya, terimalah lagu yang terakhir khas untuk semua yang berada di sini ya, yang lelaki dan juga perempuannya. Special lah saya tujukan untuk Puan Zuda Syirah. Okey. Lagu yang bertajuk Ainul Madiyah. Dirimu membakar semangat perwira, rela berkorban demi agama. Kau jadi taruhan berjuta pemuda yang bakal dinobat sebagai syuhada. Itulah janji pencipta yang esa. Engkaulah bidadari dalam syurga, bersemayam di maligai bahagia. Anggun gayamu, wahai seorang putri, indahnya wajah bermandi seri. Ainul Madiyah, kau seharum kuntuman di taman syurga, menanti hadirnya seorang lelaki untuk menjadi
di dunia ini seorang wanita bidadari menghulurkan cinta setulus kasih di hati lelaki bernama kekasih, di hati lelaki bernama kekasih, di hati lelaki bernama kekasih. Terima kasih. Baik, ya, alhamdulillah. Selesailah sudah program kita pada malam ini yang berkonsepkan selami jiwa, sentuhan hati ke hati. Tersentuh tak hati? Ke saya seorang je tersentuh hati? Okey. Jadi mudah-mudahan apa yang kita dengar, yang kita kongsikan pada malam ini mendapat rahmat dan keberkatan daripada Allah SWT. Terima kasih yang tidak terhingga saya ucapkan kepada dua pengiring yang pada malam ini, Izan. Okey, bangga sikit Izan. Okey, terima kasih, dan juga Fairuz, tahniah dan juga terima kasih kepada semua fan-fan saya di bawah ni. Terima kasih kepada pihak pengurusan asrama, khususnya Puan Nashidah Nadia. Terima kasih kerana bersetuju dengan konsep ini, dan mudah-mudahan kita boleh nak jumpa lagi tak selepas ini. Perempuan Cina kita nak. Okey, laki biasa dia malu sikit. Baik, sekali lagi terima kasih. Semoga semuanya mendapat rahmat dan keberkatan daripada Allah SWT. Kita akhiri dengan doa lah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dzunubana waliwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma iftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wa afiatal hisab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Sekian dahulu daripada kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.